Jadi insya-Allah kita akan sambung di muka surat 50 ya. Iaitu kita mula dengan ayat Al-Quran yang memberi amaran kepada mereka yang mencuaikan salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim ya Rabb. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi sebelum kita mula pengajian, mari kita buka dengan ummul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkat Al-Fatihah Allah beri kepada kita ilmu yang memberi manfaat, yang menambahkan takwa kita, iman kita, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita. Apa khabar hadirat yang dikasihi Allah? Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, dapat lagi kita menambah bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita ini diterima oleh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan sambung di muka surat 50 ya. Iaitu kita mula dengan ayat Al-Quran yang memberi amaran kepada mereka yang mencuaikan salat. Dulu di awal muka surat ini kita membincangkan tentang antara sifat orang yang dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, ialah mereka yang menunaikan 5 rukun Islam, dan yang paling penting sekali ialah salat. Jadi saya sengaja saya bincang panjang lebar tentang solat ini, kerana solat inilah penentu. Kalau solat dilakukan dengan sempurna, insya-Allah amalan yang lain akan diterima dengan mudah. Tapi kalau salat dah lekat di situ, maka amalan yang lain pun akan diselidiki, dihalusi, dan apa-apa pun kalau diselidik, dihalusi, jumpalah kekurangan di sana sini. Jadi sebab itu kita kena betul-betul menjaga solat kita, melakukan sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi dalam ayat ini Allah SWT memberi amaran kepada orang yang cuai mengerjakan salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wala yuzlamuna syai'a. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud kemudian
mereka digantikan oleh keturunan yang mencuaikan sembahyang. Maknanya apa? Kalau ibu bapa tak solat ataupun solat cuai, tak sempurna, kadang buat kadang tak buat, kalau buat pun buat dalam keadaan yang tak elok, tak sempurna, cincai-cincai kata orang Kedah. Jadi kalau dia sendiri, ibu bapa sendiri cuai solat, maka dia akan meninggalkan keturunan yang lebih teruk dari dia lagi. Keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu. Bukan setakat cuai sembahyang, tapi hidup dia tu menurut hawa nafsu. Hawa nafsu ni selalunya dia dorong tuan dia untuk buat benda-benda yang tak elok lah. Selain daripada tak sembahyang, mungkin dia kalau dia tidak menutup aurat, dia pergaulan dengan pergaulan yang bercanggah dengan Islam, makan minum dia tak jaga, halal haram tak jaga. Jadi maknanya keturunan dia ni akan menjadi keturunan yang mengikut hawa nafsu, maknanya melakukan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu yang selalu mendorong tuan dia untuk melakukan benda-benda yang jahat, benda-benda yang negatif, dengan melakukan maksiat. Itu maksudnya mengikut hawa nafsu. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Bila mereka ini, maknanya ibu bapa dia dan keturunan yang mengikut hawa nafsu itu akan menghadapi azab Allah. Itu neraka Allah. Kecuali, jadi maknanya di sini ada kecuali. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Jadi sebab itu Allah sangat-sangat kasihan kepada hamba-Nya. Siapa saja yang melakukan kejahatan, melakukan kesilapan, terlanjur buat benda yang Allah tak redha, Allah buka pintu taubat seluas-luasnya. Untuk orang yang melakukan dosa di waktu siang, dia boleh bertaubat waktu malam. Kalau dia buat dosa waktu malam, boleh bertaubat waktu siang. Ini menunjukkan apa? Pintu taubat Allah buka sentiasa, pagi, petang, siang, malam. Cumanya terpulang pada hamba itulah. Sejauh mana dia nak membersihkan diri dia. Allah Ta'ala tidak kira sebanyak mana dosa pun, kalau dia insaf, dia mau bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah akan ampun segala dosa. Satu aja Allah tak ampun, dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa berzina, dosa apa lagi, mengumpat, dosa buka aurat, dosa macam-macam. Kalau dia mau bertobat, tapi kena taubat nasuha lah. Kena taubat sungguh-sungguh lah. Jangan taubat di mulut saja, lepas tu buat lagi. Sebab itu taubat tu dia ada 3 syarat dia. Pertama, dia menyesal. Yang kedua, dia berhenti. Berhenti daripada melakukan benda yang salah. Dan yang ketiga, dia berazam tidak akan melakukannya. 3. Tapi kalau bersangkut dengan manusia, dia minta ampun, minta maaf. Kalau dia ambil hak orang, bagi balik. Kalau dia terrosakkan orang punya, bayar, bagi gantinya. Kalau orang yang dia lakukan itu sudah tak ada, dia cari keluarganya, bayar balik pada keluarga dia. Kalau keluarga dia pun tak ada, nak buat macam mana? Dia sedekah amount yang patut dia bayar pada orang tu, dengan niat, ya Allah, pahala sedekah ini sampaikan kepada yang berkenaan. Mudah-mudahan Allah terima taubat dia. Jadi maknanya terpulang kepada kita, tepuk dada, tanya hati kecil kita, sama ada kita nak bersihkan diri ataupun tidak. Saya kalau buat taubat ni, saya kalau kita mandi seelok-eloknya, kita niat, kita mandi sunat taubat. Ya Allah, sebagaimana gugurnya air mandi ku ini, gugurkanlah dosa-dosaku.
Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa terang, dosa sulit, dosa ringan, dosa berat, dosa apa-apa, minta Allah gugurkan. Kita tiap-tiap hari kita kena bertaubat. Lepas mandi taubat, kita sembahyang sunat taubat. Lepas sembahyang sunat taubat, kita istighfar banyak-banyak. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Allah dalam keadaan suci dan bersih. Kita jangan main-main dengan taubat, ya. Jadi sebab itu Allah sangat-sangat suka orang yang bertaubat, seperti sukanya orang yang kehilangan unta, yang di atas unta tu ada segala-galanya, tiba-tiba dia terlena, celak-celak, unta duduk depan dia balik. Itu pasal di separuh pasir. Kalau kita ni hilang kereta lah kan. Masuk bilik air, keluar kereta tak ada. Semuanya dalam tu. Semua ada dalam tu. Jadi tengah-tengah duduk sebab-sebab, terlelap, tiba-tiba datang depan balik. Macam mana? Begitulah sukanya Allah bila hamba dia bertaubat. Sebab itu Rasulullah pun setiap hari beristighfar, bertaubat, walaupun Rasulullah tidak berdosa, kerana Rasulullah nak ajar kita supaya kita membersihkan diri, sentiasa bertaubat. Okey. Jadi sebab itu yang meninggalkan keturunan, yang ikut nafsu tadi, yang buat macam-macam dosa tadi, akan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali mereka yang bertaubat. Kita ni, kita tak buat benda yang kalau sengaja nak buat, kita tak buat kan. Kita tak buatlah benda-benda yang Allah larang, tetapi kita bertaubat juga. Mungkin yang tak sengaja, ya. Mungkin hati kita terhasad, fikiran kita tersangka buruk dan sebagainya. Sebab itu kita kena halusi dari segi ni. Jangan kata aku tak buat dosa, tak payah bertaubat lah. Mana tahu kita ada macam-macam yang tersilap. Maka mereka itu akan masuk syurga, orang yang bertaubat, ya. Dan mereka pula tidak dikurangkan pahala sedikit pun. Jadi maknanya, walaupun mereka buat dosa, bila mereka bertaubat, insya-Allah pahala-pahala yang mereka lakukan tu tidak dikurangkan walaupun sedikit. Surah Maryam, ya, ayat 59 hingga 60. Jadi di sini adha'us salah ni dihuraikan ada 5 pendapat, ada 6 pendapat. Apa makna mensia-siakan solat? Ya, pendapat yang pertama ialah mereka berkeyakinan bahawa solat tidak wajib. Ini kalau itulah keyakinan dia, terjejas iman dia. Bahawa solat tak wajib, dia kata zaman dulu je wajib. Zaman sekarang ni dah tak wajib dah solat. Itu imannya terjejas. Kena bertaubat, beristighfar, bersyahadah semula, ya. Itu yang pertama. Sangat-sangat berat, ya, kalau dia menidakkan hukum yang Allah Ta'ala tentukan. Apatah lagi lah, hukum salat merupakan ibadat yang terpenting terhadap seseorang Muslim selepas mengucap 2 kalimah syahadat, ya. Yang kedua, pendapat yang kedua, adha'us salah tu ialah meninggalkan solat serta tidak menjaga pelaksanaannya. Dia tinggal solat. Kalau dia solat pun dia buat sambrono, cincai-cincai. Dia tidak lakukan rukun fi'linya dengan tepat. Dia tak lakukan rukun qaulinya dengan tepat. Kita dah belajar dah kot, ya. Segala rukun fi'li, rukun qauli, macam mana rukuk, sujud, macam mana. Saya tengok ada satu orang besar, dia sembahyang depan saya, dia sujud, kaki dia tergantung. Kaki dia tu tak anak perut jari kaki tu tak kena di bumi. Itu tak cukup rukun sujud. Rukun sujud mesti ada 7 kan. Jadi sekurang-kurangnya perut jari kaki tu kalau tak boleh lentik pun, perutnya tu kena di tempat ni lah, tempat sembahyang tu, bukan tempat sujud lah, kaki kan. Dahi kena. Itulah. Jadi kita kena belajar lah. Sekarang ni ada pihak yang buat
program tahsin as-salah. Apa maksud tahsin? Memperelokkan salat. Jadi rokok sujudnya, bagaimana berdirinya. Kalau lelaki mesti buka, kalau perempuan mesti tutup. Jadi semua itu dilakukan dengan sempurna. Tapi kalau tidak lakukan dengan sempurna, termasuk adha'us salah. Yang ketiga, merosakkan tempat-tempat ibadat dan masjid dengan cara tidak mendatanginya. Itu maknanya dia satu orang yang kena sembahyang di masjid, tiba-tiba dia tidak datang. Ini orang lelaki lah. Kalau orang perempuan tidak dituntut untuk keluar berjamaah di masjid, tapi lelaki dituntut untuk keluar berjamaah di masjid. Maka kalau dia sepanjang hidup dia tak pergi, itu dia termasuk dia mensia-siakan solat dia. Dia tidak menggunakan masjid itu secara yang sebenarnya, ya. Kemudian yang keempat, mensia-siakan solat dengan berbuat ghibah, iaitu mengumpat, dan riak atau menunjuk-nunjuk. Jadi maknanya mengumpat ni, membawang ni salah satu daripada perkara perbuatan yang boleh menjejaskan solat dia. Walaupun solat dia cantik pun, tapi kalau lepas solat dia berghibah, mengumpat, berbawang, membawang, maka menjejaskan. Sebab itu sebelum amalan pahala kita diangkat ke hadrat Allah, ditapis, ada checkpoint dia. Antara checkpoint dia tu, dia ni ada mengumpat tak. Kalau dia mengumpat, maka dicampak balik ke bawah dan tidak diangkat ke hadrat Allah SWT pahalanya. Itu sebab itu kita kena berhati-hatilah dengan mengumpat. Sebab mengumpat ni ialah menyebut hal orang lain yang orang tu tak suka, walaupun benda tu betul. Apatah lagi kalau tak betul. Kalau tak betul namanya fitnah, kalau betul namanya mengumpat, ya. Ataupun dia riak, menunjuk depan orang solat masya-Allah, dengan tertibnya, tapi kalau belakang orang cincai-cincai, tak sempurna. Yang kelima, meninggalkan syarat-syarat dan rukun-rukun solat. Itu adalah sudah tentulah solat dia tu tidak diterima kerana tidak sempurna, ya. Kemudian yang keenam, lalai dan setelah itu langsung tidak mengerjakan solat. Mula-mula malas, akhirnya langsung tak solat. Jadi ada 6 pendapat tentang apa makna adha'us salah, mensia-siakan salat. Mudah-mudahan kita tak termasuklah satu pun di antara yang 6 ini. Dan sebaik-baiknya kita ni ada handphone, cuba guna handphone tu, kita set supaya kita dapat bersedia awal untuk mengerjakan solat. Orang yang bersiap sedia awal sebelum azan, dia sudah ada di atas saf, ada di tempat solat, sudah siap salat, dia punya wuduk, dia akan bangun di akhirat dalam keadaan bersinar-sinar seperti matahari. Kata Rasulullah SAW. Kalau dengar azan, dia terus bangun, pergi ambil wuduk, bersinar juga, tapi seperti bulan purnama. Tapi kalau dah habis azan, buat tak tahu je, teruskan sembang, teruskan buat kerja dia, jadi makin pudar lah. Makin lambat, makin pudar, akhirnya tidak bersinar. Dia bangun dalam keadaan mukanya tidak bercahaya, ya. Jadi sebab itu, kalau kita nak kita bangun dalam keadaan mukanya bersinar, maka setlah kita punya handphone, dia bagi tahu 10 minit ke 15 minit ke sebelum masuk waktu, kita dah bangun untuk mengerjakan, menyempurnakan wuduk. Wuduk pun kita kena buat yang dengan sesempurna mungkin. Jangan kita buat cincai-cincai saja, ya. Itu. Bagi orang yang mencuaikan solat ini, Allah memberi amaran keras. Ini saya panjang. Amaran keras ini antaranya banyak saya petik daripada kitab tua, yang namanya kitab Wushahul Afrah.
Usyahul Afrah ni dikarang oleh Syekh Daud Fatani. Dia sangat teliti, dia halus, dia punya huraian tentang amaran kepada orang yang mencuaikan solat. Jadi saya ambil banyak daripada situ. Jadi antara amarannya, pertama, mereka ialah peruntuh agama. Orang tak solat, orang yang meruntuhkan agama dia, maknanya macam orang tak beragama lah. Sebab solat ini ada bukti dia beragama. Kalau dia setakat mengucap, tak ada siapa nampak, tak ada siapa tahu dia mengucap. Jadi untuk membuktikan dia beragama, dia solat. Sebab itu orang yang solat, dia bangun di akhirat ada hujah untuk dia kemukakan pada Allah bahawa dia telah menunaikan tanggungjawab setelah mengucap 2 kalimah syahadat. Dia telah laksanakan tanggungjawab pertama, ialah solat. Kalau dia tak solat, maknanya dia sendiri meruntuhkan agama dia. Yang kedua, mereka mendapat sebesar-besar dan sekeji-keji bala. Allah Ta'ala tak akan turunkan bala kepada orang yang tak solat. Wa'iyadzubillah. Yang ketiga, meninggalkan solat ialah perkara yang paling aib. Paling aib di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita mengaku kita tiada Tuhan yang kita sembah melainkan Allah, tiba-tiba kita tidak melakukan upacara yang terpenting, iaitu menyembah Allah, iaitu melakukan salat. Yang keempat, tertulis untuknya kecelakaan sejak azali. Allah dah tahu dah. Di azali lagi Allah dah tulis dia ni termasuk golongan yang celaka. Golongan yang yang mendapat kecelakaan lah ya. Apalagi perkataan yang lebih tepat. Lebih tepat daripada celaka apa? Nasib tak baik. Tak tahulah. Itu. Maukah kita masuk dan senarai orang yang celaka? Wa'iyadzubillah. Minta Allah jauh. Yang kelima, diseksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat siksaan orang yang tidak solat. Bermula daripada sebenarnya di dunia ni lagi. Orang yang tak solat ni ada di belakang ni. Dia buat apa pun, dia minum air tu melaknat dia. Dia pakai baju melaknat dia. Dia duduk atas kursi melaknat dia. Apa maksud melaknat dia? Kursi kata celaka sungguh orang yang duduk atas aku ini, kerana dia tidak menunaikan kewajipan dia terhadap Allah SWT. Kalau boleh aku tak mau dia duduk atas aku. Kursi kata. Kita tak dengar. Tapi Allah bagi tahu, Rasul bagi tahu ya. Yang keenam, rogi jual belinya, kerana Allah SWT hanya mengganjari hambanya yang sempurna solatnya dengan syurga dan segala nikmatnya. Tak usah mimpilah orang yang tak salat untuk mendapat syurga Allah. Terus sebagaimana yang kita harapkan, kita tidak maulah walaupun sedetik dibakar dalam api neraka. Orang yang tak solat, jangan mimpilah. Tapi kalau dia tak solat, dia tetap mengucap 2 kalimah syahadat, dia beriman, dibakar semaunya sampai habis dosa tak solat tu, akhirnya barulah masuk syurga. Wa'iyadzubillah. Ini pun kita tak mahu ya. Sebab api neraka tu bukan main-main. Kalau api dunia pun kita tak sanggup sentuh walaupun sedetik, apatah lagi api akhirat. Wa'iyadzubillah. Yang ketujuh, menjadi orang yang panjang penyesalannya di akhirat nanti. Dia akan menyesal, sesungguh-sungguh menyesal. Tapi menyesal kemudian tak berguna ya. Di akhirat tak boleh lagi kita nak memperbaiki, nak menyesal. Di dalam Al-Quran banyak sangat ayat-ayat menunjukkan orang yang semasa di dunia dulu, dia tak kisah, dia langgar segala suruhan Allah, dia tinggal segala larangan, akhirnya dia menyesal. Dia minta nak balik ke dunia balik, nak hidup ke dunia balik supaya dia dapat melakukan apa yang ditinggal dahulu.
Tetapi semuanya Allah Ta'ala kata ikhsa'u, diam, tak payah minta, duduklah kamu dalam neraka itu. Wa'iyazbillah ya. Yang ke-8, sentiasa berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya orang yang tak salat ni sentiasa masuk subuh tak salat, Allah murka sampai habis waktu subuh, tak salat lagi, sampai masuk zuhur tak salat lagi, masuk salat murka lagi. Maknanya dia hidup sentiasa dalam kemurkaan Allah. Wa'iyazbillah. Yang ke-9, mati dalam keadaan tidak Islam. Maknanya Islam ni maknanya dia menyerah diri, melakukan segala apa yang Allah perintah. Ya? Dia iman lain, Islam lain. Iman ni dia percaya, Islam ni dia buat. Ya? Dia percaya pada Allah, percaya pada semua rukun iman. Itu iman. Bila dia percaya, dia akan menjadi Muslim. Muslim ni dia akan melaksanakan segala apa yang dituntut oleh keimanan tadi. Tuntutan yang pertama ialah melakukan salat dan seterusnya yang lain ya. Kemudian yang ke-10, neraka jahim menjadi tempat kediamannya. Wa'iyadzubillah ya. Neraka jahim tu kalau kita baca tentang neraka, semua apa yang ada dalam neraka tu semuanya menyiksakan ya. Dan ahli neraka tu terpaksa digari dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Dan rantai itu kalau satu ring yang menyambung-nyambung rantai itu jatuh ke dunia, terbakar seluruh dunia ini punya panasnya. Itulah yang diikat ahli-ahli neraka yang nak melarikan diri untuk menyelamatkan diri daripada dahsyatnya azab api neraka, tapi diikat. Setiap kali nak lari ditarik balik, dicampak balik ke neraka. Wal-iyazubillah. Yang ke-11, neraka hawiyah, tempat dia berguling-guling. Dia ada neraka hawiyah, ada neraka jahim, ada macam-macam jenis neraka, dia berguling-guling di situ. Yang ke-12, hidup dalam laknat Allah dan jauh daripada rahmatnya, dihalau dari bumi Allah dan dari langitnya. Maknanya dia hidup dalam laknat. Laknat ni maknanya apa nak kata ya? Dia lebih pada marah laknat ni ya. Lebih daripada marah lagi. Hidup dalam laknat Allah dan dia dihalau daripada bumi. Bumi tempat dia duduk, tempat dia pijak, tempat dia berumah tangga, semua sekali bumi itu melaknat dia. Langit yang tempat dia bernaung pun melaknat orang yang tak salat. Masya Allah, takutnya ya. Allah Akbar. Yang ke-13, dicatat atas mukanya, iaitu orang ini terkeluar daripada rahmat Allah. Di atas muka dia esok ni ada ditulis dia keluar, orang ini keluar daripada rahmat Allah ya. Dan Rasul bersabda, aku berlepas diri daripadanya. Maksudnya Rasul tidak akan memberi pertolongan orang yang tidak mengerjakan solat. Aku berlepas diri, maksudnya aku tidak akan recommend dia, tidak akan syafaat dia, tidak akan memberi pertolongan. Orang yang meninggalkan satu salat ya, meninggalkan satu waktu salat fardu tanpa bertaubat, dicatat namanya di atas pintu neraka. Maknanya dia tinggal satu salat dengan sengaja, dia sihat, dia ada kemampuan untuk melakukan, tiba-tiba dia relax je, dia tak salat. Kalau satu salat pun namanya tercatat depan pintu neraka, bagaimana kalau dia tak pernah salat? Tak pernah salat, duduk relax saja, dah letak salat, buat pula macam-macam jenayah dengan araknya, dengan judi, dengan macam-macam lagi ya. Wal-iyazubillah. Yang ke-14, Allah SWT menyediakan untuknya Al-Falaq. Kita baca Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi di sini disediakan untuk orang tak salat ni Al-Falaq. Apa itu Al-Falaq? Ialah satu telaga
dalam neraka jahanam yang luasnya jika burung terbang 1000 tahun pun tidak dapat melepasinya. Maknanya punya luasnya telaga ni perigi perigi punya luasnya disediakan untuk orang yang tinggal semayam ataupun cuai semayam, punya luas 1000 tahun burung terbang tak lepas. Waliyadzubillah. Neraka ini disediakan untuk orang yang meninggalkan solat dalam keadaan sihat tubuh badannya. Jadi maknanya kalau dia dah terlantar, dia tak boleh mengerjakan solat. Tetapi ini kita kena belajar masa sihat. Masa sihat kita kena belajar. Sebab bila terlantar, kalau di hospital tu yang terlantar tak terlantar pun, majoriti orang yang masuk hospital tu tak semayang. Orang yang jaga orang sakit pun tak semayang. Sedikit saja yang semayang. Pasal apa? Sebab semayang ni dia tidak boleh tinggal walaupun terlantar macam mana pun selagi ada ingatan. Selagi ada ingatan dia kena solat. Tapi kalau dah koma, tak ada ingatan, itu dimaafkan ya. Jadi tak boleh saya nak semayang macam mana, waya penuh badan, semayanglah setakat yang boleh. Kita boleh semayang mengikut kemampuan, tak boleh berdiri duduk. Saya baru ni, saya ni seboleh-bolehnya tak mau tinggal solat berjamaah. Saya pergi tengok cucu dah start solat, saya pun nak solat, nak ikut dia lah. Dia dah start dulu, saya nak ikut lah dia, sentuhlah dia punya bau. Terlupa yang saya ni semayang atas kursi. Dia sujud, saya pun sujud tertunging terus, tak boleh bangun. Tertunging terus, langsung tak boleh bangun. Terlupa pasal nak cepat, gunanya nak kejar sembahyang jemaah dengan cucu. Akhirnya tak boleh bangun lepas sudah. Akhirnya terpaksa lah panggil anak saya, panggil tolong angkat. Ya Allah, rupanya itulah keadaan kita bila kita dah berumur, ujian macam-macam lah ya. Ada yang tak boleh lipat, rasa tak puas hati sangat lah, tapi nak buat macam mana. Itulah. Jadi akhirnya cucu yang tengah sembahyang ni dia tolong angkat saya. Kata jangan angkat, awak teruskan sembahyang. Saya batal lah sembahyang saya. Masya Allah. Jadi maknanya selagi kita ada ingatan, sebab itu salat ni kita tak boleh kata mesti macam ni saja, tak boleh. Bila kita dalam keadaan uzur, ikut kemampuan. Kalau yang boleh mengiring, yang boleh melentang, yang boleh cara duduk. Kalau tak boleh macam mana pun, dengan hati, dengan mata. Mata ni kita boleh tegak, berdiri, rokok, duduk sikit, sujud, duduk lagi. Kita boleh baca, kita bacalah. Jadi maknanya semayang tidak boleh tinggal selagi ada ingatan, kecuali sudah koma. Dah koma, Allah Ta'ala akan beri pahala seperti pahala yang dia buat semasa dia sihat, semasa amalan dia paling baik. Itu katakanlah dalam masa hidup kita ni, ada satu masa ni kita punya amalan top, semayangnya hebat, Qurannya hebat, Allah akan ambil yang tu untuk bagi pahala pada orang yang sudah tidak ada kemampuan. Masya Allah, Maha Pengasih, Maha Pemurahnya Allah. Yang ke-15, disediakan untuknya ghayyan, iaitu sebuah wadi ataupun gaung di dalam neraka jahanam yang akan dicampakkan mereka ke dalamnya. Maksudnya gaung tu duduk dalam neraka. Neraka tu pun dia ke bawah neraka ni. Kalau syurga dia ke atas, dia makin tinggi. Neraka ni makin bawah. Sebab itu dalamnya neraka, ada siapa cerita tak sedalam mana neraka tu? Seketul batu besar
bila digolekkan jatuh ke gaung neraka, dia memakan masa kalau tak silap saya 40 tahun baru sampai ke dasarnya. Kita kalau naik KLCC campak batu, berapa minit sampai bawah? Tak sampai 2 minit kan? Terus sampai bawah. Jadi berapa ribu kilometer ke dalam itu lubang neraka. Tapi rai ni lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi di dalam lubang neraka tu disediakan untuk orang yang mencuaikan sembahyang. Kemudian terdapat ni dia akan huraikan apa itu rai. Ya, dia ada A sampai I. Pendapat menceritakan apa itu rai yang merupakan jurang yang sangat dahsyat yang terdapat dalam lubang neraka tu. Kata dia terdapat beberapa pendapat berkenaan dengan al-ghai. Yang pertama menurut Wahab bin Munabbih. Ini semua ulama-ulama besar yang menceritakan tentang perkataan-perkataan yang mempunyai berbagai-bagai pendapat ya. Jadi Wahab kata al-ghai ni ialah sebatang sungai di neraka Jahanam yang sangat dalam, panas serta busuk. Sungai itu ya. Seandainya setitik sahaja airnya jatuh ke bumi, nescaya hancur dan matilah semua isi bumi ini. Itulah dahsyatnya ghai itu ya. Maknanya air dia busuk, beracun, hancur habis. Segala isi bumi kalau setitik air itu jatuh ke bumi. Bagaimana dahsyatnya kalau dicampakkan ke dalam sungai itu. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Ibnu Abbas, ya, sepupu Rasulullah SAW, yang didoakan khusus oleh Rasulullah untuk dia dapat memahami makna-makna yang tersirat di samping yang nyata yang tersurat. Jadi apa kata Ibnu Abbas? Al-ghai ialah sebuah jurang di neraka Jahanam. Sesungguhnya jurang-jurang yang lain di neraka memohon perlindungan kepada Allah daripada al-ghai, iaitu setiap hari 1000 kali kerana terlalu panasnya. Dalam neraka tu ada jurang-jurang yang lain. Jurang-jurang yang lain tu minta doa 1000 kali sehari pada Allah, jangan saku dekat dengan ghai ke, air ghai tu mengalir ke aku ke, jangan. Sebab dahsyatnya air dalam al-ghai tadi. Ini kata Ibnu Abbas ya, masya-Allah. Kata Atta, al-ghai ialah sebuah jurang di dalam neraka Jahanam yang mengalir darinya darah dan nanah. Jadi ahli-ahli neraka besok dia akan terbakar. Bila terbakar akan macam kita lah, kalau kena api dia akan mengelembung kan. Mengelembung, betul? Dia akan menanah, akan keluar darah, akan keluar air bisa. Jadi semua-semua tu menjadi isi al-ghai tadi. Dia berisikan nanah, berisikan darah, berisikan segala air kotor, air busuk. Itulah al-ghai, itulah tempat dicampakkan orang yang mensia-siakan solat. Kata pula Ka'ab, al-ghai ialah sebuah jurang dalam neraka Jahanam yang sangat dalam serta sangat panas. Di dalamnya terdapat sebuah parit, anak sungai yang bernama Al-Habhab. Ghai itu dia suatu jurang yang dalam. Dalam jurang tu ada lagi satu, namanya Al-Habhab. Maka tatkala neraka Jahanam itu menjadi tenang, Allah SWT membuka parit tersebut sehingga neraka Jahanam pun kembali berkobar-kobar dengan nyalaan yang hebat. Jadi maknanya Al-Habhab ni suatu jurang yang lebih dahsyat lagi. Bila
kepanasan neraka al-ghai tadi kurang, dia akan tambah sampai menyemarakkan dia punya api, ya Allah. Inilah yang saya katakan sangat-sangat menakutkan, ya. Kata ad-dhahak, al-ghai ialah kerugian dan kerosakan. Jadi maknanya orang yang masuk dalam al-ghai itu ialah orang yang mendapat kerugian yang sangat dahsyat dan kerosakan yang tidak terhingga. Itu huraian tentang al-ghai. Kemudian terhalang, yang ke-16, orang yang mencuaikan salat terhalang daripada mendapat syafaat Rasulullah SAW kecuali mereka yang bertaubat. Jadi maknanya syafaat Rasulullah sangat-sangat diperlukan apabila kita berada di alam akhirat nanti. Jadi orang yang tidak semayang, jangan mimpilah nak dapat syafaat Rasulullah. Sebab itu bertaubatlah. Kita yang semayang ni pun belum tentu semayang kita ni sempurna. Jadi sebab itu taubatlah banyak-banyak, ya. Istighfarlah banyak-banyak. Dan Allah menyebut, aku malu untuk menyiksa orang yang lidahnya sentiasa bertaubat. Aku malu. Allah malu nak menyiksa. Lagi satu, Allah kata aku malu nak menyiksa orang yang beruban. Apa maknanya? Orang beruban ni patut sedar dirilah. Kamu ni dah uban penuh kepala. Uban tu adalah satu isyarat. Satu isyarat untuk kita memperbanyakkan taubat, memperbanyakkan amal soleh. Jadi sebab itu orang yang beruban ni tak sadut sibuklah dengan nak tambah harta dunia, nak tambah bisnes ke, nak tambah apakah, sibuklah kita nak menambah bekalan akhirat, ya. Uban ni dapat pahala dengan duk cabut uban. Setiap helai uban tu memberi pahala pada kita dengan cabut, dan memberi nasihat pada kita, ya. Yang ke-17, diseksa di neraka bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Kenapa 4 orang ni disebut? 4 orang ni 4 lambang. Fir'aun lambang kekuasaan. Saya raja, saya tak payah semayang. Saya orang besar, saya tak payah semayang. Maka tu imam dia siapa? Fir'aun. Yang kedua Haman, orang yang sibuk. Haman ni menteri Fir'aun. Kalau dia sibuk tak semayang, sibuk bisnes, sibuk dengan macam-macam kerja, dah sampai tak sempat semayang, maka dia punya tu imam dia ialah Haman. Qarun siapa? Orang kaya. Orang kaya sibuk dengan harta, berbangga dengan harta, sombong dengan kekayaan, maka tu imam dia ialah Qarun. Ubay bin Khalaf ni siapa? Orang biasa. Kaya pun tak, berpangkat pun tak, berkuasa pun tak, tapi duduk bawah pokok main haji. Main haji semayang tak. Jadi orang biasa pun ada tu imam dia, iaitu Ubay bin Khalaf. Wa'iyadzubillah. Jadi 4 nama ini adalah menjadi ketua-ketua untuk membawa orang-orang yang tak semayang. Wa'iyadzubillah. Yang ke-18, ditolak ibadat puasa, sedekah, zakat dan amalan lain. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah. In salahat salahat sa'iru amali, wa in fasada sa'iru amali. Perkara yang pertama akan dihisab di akhirat, semayang. Kalau bagus, semua yang lain diterima. Kalau tak bagus, semua yang lain ditolak. Wa'iyadzubillah. Yang ke-19, dilaknat di dalam Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Ini 4 buah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT untuk jadi panduan hidup manusia, panduan ibadat manusia. Tapi yang 3 tu dah rosak, sudah diselewengkan. Yang satu ni Allah kata, aku menurunkan Al-Quran, aku akan menjaganya, tidak dapat diselewengkan walaupun satu huruf.
Al-Quran yang kita baca ni betul-betul sama dengan Al-Quran yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ya. Alhamdulillah kita menjadi umat yang terbaik, umat yang terhebat. Kita tak tahu pun, kita tak minta, tapi Allah sudah takdirkan. Kita perasan tak? Kita sudah dimasukkan oleh Allah dalam senarai hambanya yang paling tinggi martabat di kalangan hamba-hamba Allah. Sebab itu di padang mahsyar besok, umat Rasulullah lah yang pertama akan dihisab. Umat Rasulullah lah yang pertama akan dibawa ke syurga. Alhamdulillah kita dilahirkan menjadi umat Rasulullah SAW. Dan satu lagi yang paling hebat ialah Rasulullah kata, saya dah baca dah hadis ni, berbahagialah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Dengar lagi hadis ni, berbahagialah orang yang melihatku, sahabat lah kan, dan beriman padaku. Jumpa Rasulullah setiap hari, boleh berjemaah dengan Rasulullah, bahagia. Tapi Rasulullah kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah 3 kali Rasulullah, orang yang tidak melihatku tetapi beriman padaku. Siapa? Kita lah. Kita lah. Sebab itu tiap-tiap hari berdoalah pada Allah, minta Allah kuatkan iman kita, menjadi iman yang tidak boleh digugat, tidak boleh tidak boleh diganggu, digugat, walau apapun ya. Sebagaimana iman Ashabul Kahfi, hebatnya ya. Yang ke berapa tu? Jadi orang tak sembahyang ni, sebenarnya sembahyang ni sejak Nabi Adam. Sebab itu Taurat, Injil, Zabur semua pun melaknat kalau pengikut dia, orang Yahudi yang tak sembahyang, orang Nasrani yang tak sembahyang, orang-orang Majusi dan sebagainya yang tak sembahyang. Mereka kitab-kitab mereka melaknat orang yang tak sembahyang. 20 turun kepadanya setiap siang dan malam 1000 laknat dan 1000 murka, serta dilaknat oleh sekalian malaikat di atas 7 petala langit. Masya Allah, orang tak sembahyang ni 1000 laknat turun kat dia. Malaikat 7 petala langit melaknat dia. Apa laknat? Mendoakan kecelakaan untuk dia. Itu maksudnya laknat ya. Wa'iyadzubillah. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Tuhanku, Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu doa. Minta kita menjadi orang yang mendirikan sembahyang, dan minta supaya keturunan kita menjadi keturunan yang mendirikan sembahyang. Terimalah doa kami ya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Yang ke-21, tidak mendapat apa-apa bahagian dari Rasulullah SAW, maknanya pertolongan Rasulullah. Kita tiap-tiap hari Rasul dah doa dah untuk kita. Apa dia? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu kita diajar sejak zaman Rasulullah, sahabat semua sekali, dan kita sekarang pun kita saling mendoa setiap hari dengan syarat satu je, kita masukkan diri kita dalam orang yang saleh. Kalau tak saleh, tak masuklah doa tu. Jadi orang yang tak sembahyang, dia tak dapat pertolongan, tak dapat doa dan sebagainya, apa-apa saja yang dijanjikan oleh Rasulullah, semua sekali dia tak akan dapat. Serta tidak mendapat syafaat baginda ya. Rasulullah akan beri syafaat di akhirat besok untuk mereka yang memerlukan pertolongan. Tapi orang tak sembahyang, tidak ada syafaat. Kemudian yang ke-22, tidak harus diziarahi ketika sakit dan tidak diiringi jenazahnya ke kubur. Kau dengar dia sakit, orang tak sembahyang, tak payah pergi ziarah lah. Kalau dia meninggal pun, ini yang saya cerita dulu, di kampung saya dia tak pernah sembahyang. Sampai umur dia dekat 80 tahun tak pernah sembahyang.
Hari mati dia, tak ada seorang pun datang. Tak ada seorang pun datang. Orang dekat-dekat rumah tu, kecuali anak cucu dia yang balik pada Kuala Lumpur. Tapi Alhamdulillah anak cucu semua educated, semua Islamic minded. Anak cucu tu lah uruskan. Ini kisah benar ni. Kisah benar. Dia tak semayang. Wa'iyadzubillah. Yang ke-23, tidak diberi salam ke atasnya. Kau jumpa orang yang tak benar semayang, tak payah doa Assalamualaikum. Tak. Assalamualaikum tu maknanya kita doa kesejahteraan untuk dia. Tapi kalau semayang pun tak payah doa lah, kata dia. Tidak makan minum bersamanya. Rasa duduk makan sekali dengan dia, cari tempat lain. Tidak bersahabat, tak usah berkawan dengan dia. Tidak tinggal bersamanya. Allahu Akbar. Ada satu orang, dia baca buku saya ni, dia kata suami dia ni tak semayang. Macam mana? Bila dia tegur, dia kena marah. Jadi dia sampai dia tulis panjang minta marah. Saya kata cubalah. Kalau tegur kena marah, doa je lah. Nak buat macam mana? Kalau suami senang sikit nak nasihat isteri. Tapi kalau isteri nak nasihat suami, minta maaf lah tuan-tuan. Orang lelaki ni dia rasa ego sikit lah. Dia tidak akan terima. Apatah lagi lah kalau jenis keras hati, semayang pun tak, apa pun tak, dia kena marah, dia kata. Saya kata kalau dah nasihat, kau dah usaha, kalau dia tak semayang juga, maka kita terlepas dah lah. Ada contoh. Sebab itu yang dapat suami jahat siapa? Paling jahat di dunia ni? Asia. Siapa suami dia? Fir'aun tu sejahat-jahat manusia di dunia ni. Tapi Asia, dia dibina untuknya istana di syurga, kerana dia ada pendirian. Dia tak dapat membetulkan Fir'aun, tapi dia tetap dengan pendirian dia tetap berpegang di atas kebenaran yang dibawa oleh anak angkat dia. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebab itu mereka yang bernasib tidak baik dapat pasangan yang jahat, usahalah sedaya upaya. Tapi kadang-kadang tak larat nak tanggung juga. Kalau berterusan perangai huduh, kadang-kadang dia cari jalan untuk melepaskan diri. Melepaskan diri untuk supaya dia tidak selama-lamanya berada di bawah orang yang tak semayang macam ni. Wa'iyadzubillah. Doalah banyak-banyak ya. Yang ke-25, dia bersama orang-orang munafik di lapisan neraka yang paling bawah. Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Kita laju-laju je lah ya. Tepat pukul 11. Macam mana? Kita ada banyak lagi ni. Sampai yang ke-38. Ya. Lepas tu pun ada lagi ni. 6 siksaan dunia di alam kubur semua tu. InsyaAllah kita sambung lah ya. Jadi maknanya hari ini kita telah membincang ya berbagai perkara yang dahsyat lah ya, yang Allah Ta'ala sediakan untuk orang yang tak semayang. Jadi sebab itu ambil beratlah. Saya adalah ni hari ni lah, anak-anak semua pergi tidur di Putrajaya, tinggal saya dengan cucu tidur di atas, saya tidur di bawah. Handphone dia slow, call tak dengar. Nak buat macam mana? Budak ni semayang subuh ke tak ni? Susah hati. Akhirnya aku nak naik tak larat. Akhirnya gagah jugalah. Naik dah langkah-langkah sampai atas. Betul dia belum semayang. Benda tu duk bunyi dia punya alarm tu. Tapi dia sedap duk berdengkur. Jadi rasa berdosa kita tak gerak dia. Handphone dia slow, tak dengar. Ya Allah kata, inilah budak-budak muda ya.
budak-budak muda kita kenal lah. Dan setiap patah kita ajak dia sembahyang, kita ingatkan dia, semua tu adalah amal saleh belaka. Jangan kita jemu. Jangan jemu. Ajak sembahyang. Jangan sembahyang seorang. Pastikan sembahyang dengan dia orang. Kalau tidak, kalau sama-sama dia, seorang ujung ni, seorang ujung ni, sembahyang juga, tapi cincang. Ajak dia sembahyang dengan kita. Suruh dia jadi imam. InsyaAllah. Sebab dia kalau dah 8 tahun 9 tahun tu boleh jadi imam dah. Dah bersunat apa semua boleh jadi imam dah. Dan solat imam tu dengan solat makmum, andainya makmum ni lebih khusyuk, imam tu kurang khusyuk, dia tak menjejaskan selagi tidak batal ya. Tak apa. Aku tak maulah ikut cucu ni, dia solat macam mana, tak apa. Selagi dia cukup syarat-syarat dia buat elok. Kita tengoklah bacaan Fatihah dia macam mana, bacaan apa yang wajib-wajib lah, Fatihah, tahiyat dan sebagainya. Kita ingat. Dan budak-budak muda ni saya karang doa lepas sembahyang. Saya tulis bagi kat dia orang sekejap je dia hafaz. Dia hafaz sekejap je, lepas tu dia boleh baca doa terus dah. Tapi kalau kita tidak usaha, dia apa buat tak tahu, duk main game tu lah. Celak mata game. Allah, bala sungguh dengan game ni. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah ya, Alhamdulillah, kita dah separuh dah lah ya. Kita sampai ke 25 amaran kepada orang yang mencuaikan sembahyang. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang melakukan sembahyang dengan sempurna. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang sembahyang. Semoga kita dapat bersama. Kita tak mau di akhirat besok ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan. Kalau boleh kita semua berada bersama-sama dalam syurga, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi kita akhirilah dengan tasbih kafarah, surah wal asri dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tamhallu bil maqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bihi al hawaij wa tunalu bihi al raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al ghamam bi wajhil karim ala ali sahbihi fi kulli waqtin wa nafasin bi adadin ma'lum lak. لا إله إلا الله الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Hajat kami ya Allah, berilah kami kekuatan iman, berilah kami ibadat yang sempurna, jadikanlah sembahyang kami sembahyang sebaik-baiknya, sembahyang yang khusyuk, sembahyang yang dapat menyelamatkan ibadat-ibadat kami yang lain. Jadikanlah kami orang yang mengerjakan sembahyang, jadikanlah seluruh keturunan kami keturunan yang mengerjakan sembahyang, sehingga seluruh keturunan yang keberapa pun ya Allah, biarlah semua keturunan kami keturunan yang beriman, bertakwa kepada Engkau ya Allah. Kami tidak ada daya upaya ya Allah dengan kecuali dengan pertolongan-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh, yang muslih ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil azim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.